dengar ke belakang. Ada mic. Tak ada mic. Kena dekat sikit. Mic tak ada. Tak ada mic. Dia kena tarik tali banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung sedikit lagi hadis yang kedua pada muka surat 6. Muka surat 6. Muka surat 5 itu dah habis dah. Iaitu nombor 10. Masih lagi hadis yang kedua, iaitu hadis yang mana hadis yang kedua ini lebih dikenali sebagai hadis Jibril. Hadis Jibril, yang mana Jibril yang dalam rupa manusia, seperti yang kita sedia maklum, datang ke dalam satu majlis Nabi bersama dengan sahabat. Dan Jibril bertanya 4 soalan. Pertama sekali berkenaan dengan iman dan Islam. Dan itu telah kita bincang. 2 soalan itu kita bincang dah. Soalan yang ketiga dia tanya tentang ihsan. Dan soalan yang keempatnya berkenaan dengan tarikh kiamat. Bila berlaku kiamat itu. Jadi sambung yang pada pagi ini fakta 10 muka surat 6. Soalan ketiga yang dikemukakan oleh lelaki berkenaan, ini anda sebut lelaki dulu, maksudnya tak. Lelaki berkenaan adalah tentang ihsan. Apa yang dimaksudkan dengan ihsan? Jadi yang dimaksudkan dengan ihsan itu apa sebenarnya? Itu soalan yang ketiga. Ini soalan yang ketiga. Ini soalan yang ketiga. Jadi mengikut qadiyat, dia kata ihsan itu adalah ikhlas dalam amalan. Itu maknanya secara umum. Mana kita buat apa sahaja kebaikan, kita ikhlas. Itu makna ihsan. Itu pandangan ringkas daripada qadiyat. Baik, ada kalangan ulama yang memberikan maksud ihsan. Tu anda tulis i lah sebab nak suruh bunyi ya. Boleh bahasa Arab juga asalnya. Kita tulis ya sudah. Tak apalah, ihsan. Sebagian mengkualitikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Ada ulama kata ihsan ni fungsi dia adalah untuk kita angkat nilai perbuatan apa punya kerja yang kita buat. Itu makna ihsan. Sebab itulah ta'rif ni dia tepat juga seperti ada apa yang disebut ada qadiyah. Mana seseorang yang bila dia buat apa sahaja amalan dia ikhlas. Tak kira lah amalan tu apa sifat agama, sifat dunia tu, dia kena ikhlas. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud apabila kamu membunuh, wa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu adzibah. Apabila kamu membunuh, maka elokkanlah pembunuhan, dan apabila kamu melakukan sembelihan, maka berihsanlah. Jadi mana ada sebut kalimah ihsan dalam nas ini? Maknanya kalau kita nak melakukan sembelihan berihsan, jadi ulama hurailah anda tidak sebut kat sini sebab hadis ini sudah biasa kita dengar. Jadi ihsan dalam sembelihan ini misalnya tajam pisau kena tajam, lepas
Sebab tu kena tahu cara. Mana sembelih tu kalau boleh sekali tarik itu mati itu lebih baik. Selagi cepat mati itu lagi baik. Lepas tu ada juga ulama sebut, kalau kita sembelih korban binatang banyak, janganlah sembelih binatang itu dihadapkan binatang lain misalnya. Memang pengalaman kita pun tengok binatang lain akan terlepas. Ada juga perasaan takut. Tu tidak esan. Sebab sungguh-sungguh tempat anak pergi lah. Dia tempel plastik putih, plastik bawah kan. Dia sembelih bagi tak dia. Jadi kalau binatang lain tak takut. Jadi itu termasuk dalam ihsan walaupun binatang. Sebab itu arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebahagian ulama menegaskan bahawa soalan tentang ihsan yang dikemukakan adalah berkaitan ibadat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Imran, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud dan Allah suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Sepatut oleh kerana itu sepatut buah tak apa. Jadi al-muslimin ni orang yang melakukan kebaikan. Kalau tengok dari tafsir, dia kata buat ibadat, berihsan dalam ibadat. Walaupun setengah ulama kata sebenarnya luas bukan ibadat saja. Sesuatu yang bersifat kebaikan. Kalau kita nak bincang, tak semua boleh jadi ibadat sebenarnya. Apa saja kita sebab ulama bagi ibadat khusus dan ibadat umum. Ibadat khusus ni orang panggil ibadat solat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir. Itu dia panggil ibadat secara khusus. Adapun ibadat secara umum, semua yang orang panggil kehidupan biasa manusia, kalau kita buat kena dengan cara Nabi, dia jadi ibadat juga. Itu dia panggil ibadat umum. Baik. Oleh kerana itulah, maka Nabi SAW telah memberikan jawapan dengan berkata, bila lelaki itu tanya, yakni Jibril itu tanya, mal ihsan, Nabi sebut, dilihat, bila kita lihat pada jawapan Nabi, maka kita boleh faham soalan itu, ihsan itu dalam buat ibadat. Itu ulama sebut gitu. Ini adalah petik dalam pandangan Syekh Ethiopi lah. Jadi engkau beribadat kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak boleh membayangkan demikian, maka yakinlah bahawa Allah sentiasa melihat engkau. Jadi maknanya jawapan Nabi ini difaham oleh ulama bahawa pertanyaan Jibril itu dia merujuk pada ibadat, ihsan dalam ibadat. Sebab Nabi jawab ini. Baik. Para ulama menjelaskan jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW adalah konsep muraqabatullah. Muraqabatullah ni buat sufi tadi tak berguna istilah itu. Jadi ini istilah yang diterima pakai juga dalam hadis. Nabi tak sebut hadis kalimah ni, cuma ulama persyarat muraqabatullah. Apa maksud muraqabatullah ni? Maknanya bila kita sentiasa hadir ke dalam minda kita, Allah sentiasa melihat kita. Lebih-lebih lagi kalau kita sedang melakukan ibadat. Baik. Kenapa Nabi tekankan perkara itu? Bahkan dia amat ihsan, orang yang boleh hadir dalam minda dia, Tuhan sentiasa melihat dia. Maksudnya untuk memastikan setiap ibadat yang dilakukan adalah benar-benar ikhlas dan mempunyai mutu yang tinggi, maka hendaklah sentiasa terlintas dalam hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita, dan sentiasa melihat, dan sentiasa bukan Allah sedang melihat dan sentiasa melihat kita. Dan inilah juga yang dimaksudkan dengan khusyuk hati. Khusyuk hati. Jadi rupanya muraqabatullah ini adalah satu konsep yang jadi program, kita kata satu sukatan pendidikan untuk umat Islam. Dia kena sentiasa ingat pada Allah. Jadi Nabi ni, kalau kita tengok pendekatan Nabi lah, kalau kita perhati secara kolektif lah, kita kata apa ni, kita kata nak supaya tercapai maksud muraqabatullah ni, kita nak buat macam mana? Sebut mudah muraqabatullah ni, nak buat. Sebab hari ni dia perlu latihan baru dia mari muraqabatullah. Latihan dia adalah dengan menyebut nama Allah pada setiap apa yang kita buat. Memanglah tidak dinafikan kita tak boleh buat semua. Tak mampu kita, boleh kata begitu. Kalau sekadar naik kereta tu, kereta ada, ingat lagi ayat ni. Masuk bilik air, ingat jauh tu. Kalau kita nak baca semua, ada semua keadaan, boleh jadi setengah ingat, setengah tidak.
Baik, bismillah. Jadi kalau kita nak buat apa-apa, sentiasa sebut bismillah dekat ada sedar, itu latihan muraqabah. Kita masuk bilik air, kita Allahumma, sebut Allahumma, inni a'udzu. Sebut Allahumma. Maknanya kalau masuk dalam bilik air itu tidak akan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan agama. Itu maksudnya. Jadi maknanya takut kita untuk buat maksiat ni bila kita ingat pada ingat tu lah muraqabah tu. Dia akan terbayar bila ingat terbayar kepada Allah. Hak tu yang dikehendaki di sini. Banyak seseorang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Payah dia nak buat maksiat. Ini dia panggil pagar maya. Kalau bahasanya panggil pagar maya. Jadi latihannya melalui zikir-zikir Nabi ajar, doa Nabi ajar. Paling tidak selemah-lemah manusia kita kata dia ingat bismillahirrahmanirrahim. Ya tentu lah tu. Baik. Itu maksudnya muraqabatullah. Ana tidak kemukakan satu istilah lain lah. Muraqabatullah itu maknanya bagaimana kita kata kita nak biar kita nampak tu sebab dia ada soalan untuk mereka tinggi. Macam ni nampak tak nampak. Kalau dia kata dia nampak semua ti Allah. Katalah dia kata lagu tu. Memang nampak semua dia kata Allah. Awas soalan dia. Sebab tu dia soalan-soalan. Baik. Yang ke-11. Cuba tengok. Soalan keempat yang malaikat diberitahunya adalah tentang tarikh kiamat. Nabi SAW menjelaskan bahawa tiada sesiapa pun yang dapat mengakses tarikh berlaku kiamat. Bila nak akses maklumat tak ada siapa. Allah tidak memberi tahap kami sampai boleh tahu tentang kiamat. Ana baca dalam kita bicara dalam kitab Tabarruk. Ana tak ingat bab yang berapa. Dan itu ada sebut dia kata sebenarnya kita hidup di zaman ini sebelum ni ramai orang yang bergelar ulama, bergelar ustaz agama yang meramal ke kiamat bila berlaku. Yang biasa kita dengar semua. Akhirnya sama, tapi tak jadi sekali hari. Lagu mana tu duduk kau itu dari segi penilaian agama. Sedangkan meramal ke kiamat ini satu kerja sia-sia. Kalau kita tidak kata kerja tu makruh, dosa, dia sia-sia. Sebab kiamat ni Allah saja tahu. Kalau kita tengok dalam hadis yang kita baca ni, 5 perkara yang tak ada siapa kecuali Allah. Kiamat lepas tu 4 perkara banyak yang sebut. Baru tak ada sebut. Baik. Jadi Nabi sebut bahawa orang yang bertanya, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya ni kalau ikut setengah orang dia kata orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nabi bukan nak cerita antara dia dengan malaikat. Nak ayatnya taraf dia Nabi di kalangan manusia. Lepas tu daripada Tuhan Jibril ketua. Maknanya maklumat tentang kiamat sama saja. Jibril dengan dia sama ke dia tak tahu. Itu mengisyaratkan bahawa kalau Nabi ketua manusia pun tak tahu, Jibril ketua malaikat pun tahu, ada lagi kalau kita tahu. Jawapan itu sebenarnya adalah jawapan yang bersifat takkid untuk menyatakan bahawa maklumat tentang kiamat ini tertutup mutlak. Tertutup secara mutlak. Tak ada siapa boleh tahu. Jadi orang dua anda itu macam mana? Anda nak mikir, bagi kata mana? Anda tak boleh puas itu saja. Itu bahasa hukum. Tak ada faedah sekian. Itu yang ramal kiamat. Cuba tengok Nabi sebut. Kita tengok Nabi dia kata tak tahu, cuma tanda. Sebab itulah Imam An-Nasafi dia ada orang yang buat depan kita baca. Bagus juga Imam An-Nasafi dia buat satu pernyataan. Baik, kita baca. Nabi kata ni Nabi Maful ni sama ada yang ditanya atau yang bertanya. Semua tak tahu. Padahal dia tanya siapa? Ketua malaikat. Tak ada. Kalau malaikat ni makhluk paling ramai, ketua dia pun tak tahu. Kalau tu paling rapat kata Tuhan. Malaikat Jibril paling rapat tak tahu. Lepas tu Nabi ketua manusia tak tahu. Lepas tu ada kalau Nabi tahu ketua manusia pun Nabi tak tahu, ketua malaikat tak tahu. Hak tu maksud mana orang yang bertanya dengan orang yang ditanya dengan orang bertanya sama-sama tak tahu. Hak tu ketua malaikat, hak ni ketua manusia. Jadi Nabi ayatnya tak ada siapa tahu. Maknanya maklumat kiamat ni bila tarikh berlaku mutlak. Tertutup secara mutlak. Sebab apa? Sebab maklumat tarikh kiamat itu perkara baik. Allah tak buka. Sebab kalau tahu tak praktikal hidup manusia. Misalnya kita tahu minggu depan, tengok 15 bulan 12 kiamat. Apa orang jadi?
ke menikah hawa belaka. Betapa menikah nak sampai 15 anak apa nak dia dan juga menikah. Dah tahu dia lepas tu tak tarik, jadi tak hidup. Tidak hidup manusia itu. Jadi bila? Tak boleh nak buat perancang ni. Jadi Allah buat kemalan dia. Sebab tu Nabi kata, hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Namun Nabi SAW telah memberikan jawapan tambahan pada awal ini. Malaikat tak tanya, ni tak ada kiamat. Itu makna ziyadatul ijabah. Makna tambahan jawapan. Dengan menjelaskan beberapa tanda kiamat. Sebab tanda kiamat banyaklah. Dia lain lagi. Ini beberapa sahaja. Kalau kita tengok sini 3 je. Ini panah huraikan ni. Sebab kita tidak maksud nak pandai sangat kan. Yang pertama, Nabi kata apabila hamba perempuan melahirkan tuannya. Ini macam apa? Suspend kita kata dah. Dia simbolik. Jadi mengikut pensyarah-pensyarah hadis, kenyataannya adalah simbolik kepada yang pertama, di akhir zaman akan kembali wujud sistem perhambaan. Bahkan ia berlaku dengan lebih meluas. Akan lahir ramai anak-anak daripada rahim hamba-hamba wanita. Cuma selagi ada tidak muslim ni, lahir anak tu sah. Tapi dia panggil walad. Walad ni maknanya walad ni maknanya seorang hamba bila dia melahirkan anak dia merdeka. Dia panggil walad, dia merdeka. Itu isyarat kepada sistem perhambaan. Dan tak ada. Semua orang yang mengasah ke sistem perhambaan tak boleh terima ada perhambaan. Orang yang dia buat hamba jadi presiden dia. Jadi presiden dia. Mana tak ada? Tak ada. Tapi salah satu tanda kiamat, sebelum berlaku kiamat akan berlaku pula sistem perhambaan. Sebab tu kitab fiqh kita sebut hamba tu dia akan digunakan pula kata. Cuma lain tak boleh guna. Belajar semacam teori kan. Yang kedua, anak-anak menyerahkan tugas menjaga anak-anak mereka kepada ibu bapa mereka. Kedua, ibu bapa dibebankan tugas menjaga dan mengasuh cucu. Ini berlaku secara umum. Ini dari kitab baru. Kitab baru tahun masalah ngaji tahun 2 tu malah sebut dah ni kata semua ulama pemain peluang dia ni. Tapi hal ini tidak betul. Anda kena bagi penjelasan. Apakah bila seorang anak tu dia wika mak dia jaga anak dia, makna mak dia jaga cucu, dosa apa? Dia boleh jadi dosa, boleh jadi tidak. Boleh jadi dosa ni kalau siapa ibu bapa dia senang tak sih gitu. Cuma tak gampang ayat kan dia mengharapkan anak dia faham sendiri. Sebab ni anak sebut ni dia sebut ke mak anak lah. Bila mak kali satu kau dia kata lega, dia kata boleh relax, dia kata. Mak anak pun apa tak ayat mulut kamu tahu dia atau dia tak pegang bukan dia gini. Dia tu bila dia tua dia makan dengan anak dia lagi putih. Kalau dia tak pegang ayat. Waktu memang tak kenal dengan anak. Jadi ibu bapa nak ayat tak boleh buka dia tu bila dia tua dia makan hasil anak dia tu. Jadi anak dia macam dia tak faham pula. Sepatut orang tua tak boleh tu dia nak maksud siapa dia ayat kau anak lega lah mak ayat satu dia kau memang boleh tidur. Maknanya sebenarnya beban. Sebab tak sebut beban. Jadi anak tak payah. Jadi tugas tu bukan tugas mak ayah ni. Tapi ada setengah ibu bapa yang sihat, dia tak sihat anak dia letak di cucu dia letak dia apa ni di tempat penjagaan. Dia nak dia jaga dia, dia tak perhati. Itu tak apa tu. Tapi anak dia cerdik anak tengok. Walau dia ikut dia jauh orang pun tak jaga. Semua dia jadi pemantau saja. Itu cerdik. Masalahnya tak cukup itu lagi tu. Tak cukup itu tak dia jadi alasan. Awak tak cukup itu. Awak membuatkan awak tu Nabi harap sini. Itu fenomena yang lah. Memang isu dosa tak dosa tu benda yang tidak betul kat sini. Setengah ibu bapa tu memang dia nak. Setengah ibu bapa kaya tu dia utuh orang menjaga. Cucu dia hidup depan mata dia orang lain cara. Tapi dia tengok. Orang tak boleh nak buat nak putih tekan tak boleh. Itu dia lebih. Jadi perkara ni dia berlaku sekarang. Dia ni lama. Mana-mana pun ada. Lepas tu hak semua adatnya tak sah lah. Bui keluar dia hidup dengan teman kata dia berbaik apa dia orang tua ni. Ni Nabi tuan sebut rekan-rekan. Itu yang pertama mana akan berlaku lah. Ni dalam hadis ni kalau hadis banyak lagi sebut misalnya anak berlaku pada bapa ada berlaku dalam skala besar. Mana berlaku situ berlaku kepada itu salah satu tanda kiamat. Yang kedua, cuma ni kita nak bincang sekadar yang disebut dalam hadis ni sahaja.
Yang kedua, Nabi sebut juga berlaku perubahan sosial secara mendadak. Tahap pendidikan dan taraf hidup masyarakat kampung telah berubah secara agresif. Mereka telah menjawab jawatan-jawatan penting dalam negara hatta menjadi pemimpin di negara. Dulu orang kampung ada berlaku gitu. Ini salah satu alamat kiamat itu. Perubahan itu berlaku. Orang asli masuk universiti, sekali jadi dalam negeri tu. Boleh habis kita tak benda gitu. Nabi maksudnya berlaku perubahan. Tapi kalau luar negara itu berlaku tu sebenarnya. Timbalan speaker. Timbalan speaker. Tulisan. Memang asli lah Hasan. Tu. Maknanya kita kata hak Nabi sebut tu memang ada berlaku dalam kita. Ya banyak dah sebenarnya. Banyak dah. Baik. Yang ketiga, berlaku perubahan sosial ekonomi yang ketara pada masyarakat kampung dan desa sehingga mereka berlumba-lumba membina rumah dan bangunan itu sebenarnya. Salah spelling. Bangunan yang tinggi dan megah. Dia lah kapal ni, rumah 3 tingkat, banyak dia. Boleh ambil banyak pun dalam itu. Anak ni, Allah kata kapal sungguh. Dah, rumah sahabat apa tu? Mereka dulu. Allah buka rezeki kerja kapal. Itu perubahan. Ada tu Nabi sebut. Baik, sini ada tidak lah. Ulama kita sebut tanda-tanda kiamat ni bila berlaku bukan bermakna perkara kita online. Tidak. Jangan kita kata otak lebih lah mana orang kampung bila rumah tinggi. Bukan, tidak maksud itu. Kalau Nabi sebut ni tanda, bukan Nabi nak ayat tak alih pada syariat. Bukan boleh, ada masalah. Benda harus lah kan. Cuma ada atas saat dia mungkin ada hak sebab tak nak kata. Mana seseorang dia, tok anak dia, rumah dia. Hak tu dia tidak mutlak kata tak boleh. Ada sebut, sebab ada sebut. Sebab ada lah benar aku lah. Dia tak suka, masa tu dia sah. Tapi bila dia tak sah, dia ayat dia kata, kita lain dia tak cakap. Dia ayat dia. Tapi sebelum tu dia nak. Dia suka, dia terkesik tak ada bodoh. Dia ayat kayak ngoi kapal ni. Dia suka. Masa tu dia sah. Tak apa lah. Sebab kata dia tidak mutlak. Tetapi nak ayatnya fenomena ni berlaku. Sebab tu anak dia kena faham sendirilah. Kalau mak dia tu dia tak segar, tak satu kan. Sebab bagi anak jadi semana sepuluh ni dia akan upah pula orang lain jaga. Baik, seterusnya yang ke-12. Nabi SAW memperkukuhkan kenyataan dia dengan membacakan ayat 34 surah Luqman. Ayat berkenaan menjelaskan bahawa urusan tarikh berlaku kiamat adalah secara mutlak berada dalam ilmu Allah Taala. Dalam ayat ini dijelaskan juga 4 fakta lain yang juga termasuk perkara ghaib yang menjadi rahsia dan ia hanya tersimpan di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mukawal itu termasuk tahu tarikh kiamat lah, pakai 5 kawal. Misalnya dia sebut macam mana, misalnya Nabi kata al-ghais tu jadi kalau kada nampak gelap tak tu je. Tapi kadang-kadang curah tu je. Jadi tu dia tak kait dengan bintang, dia tak kait dengan kematian seseorang, dia tak kait dia tu mutlak Allah SWT. Ada. Lepas tu ada janin dalam kandungan ibu, cacat ke lelaki puan ke semua hakikat sebenarnya Allah SWT. Perkara yang akan berlaku masa taksi boda ke apa yang akan dibuat esok lepas ni kita tak ada macam mana peluang. Tak tahu. Begitulah juga di bumi mana manusia akan mati. Sebab harus dia ni bila berlaku mati mana dia tak soleh. Di luar negara. Amerika mau dia pergi buat kan? Dia tak tahu. Sadilah ilahi. Mati sama di bumi, dia di kubur bakit. Sokor tu tak keluar apa dia duduk sama, dia nak mati di kubur, nak duduk kubur sama sahabat. Sebab dia ni orang mempertahankan sahabat sampai yang bom ke sini kan. Dia pertahan sahabat debat dengan Syiah. Dia hafal kita Syiah. Dia kata tahu dari kita apa yang ada saya habis. Dia agak dia oleh Arab sebagai ahli sastrawan. Mengaji di Pakistan akhir sekali hebat. Dan dalam video dan dia pernah buat pembentang Syiah depan khat Saddam Hussein. Sampai dulu mengalir buat pembentang dia bersama majlis besar di Dewan Universiti. Itu dia duduk sama dia nak mati di kubur bakit. Dia ni duduk Pakistan. Nyampong tu dengar pernah Maulana pasal dia punya keset masa tu bunyi bom mati. Amal juga sama orang akan entah. Cedera parah, kerja Saudi atap pesawat ambil di Gua Bak di Riyadh mati
dan diketahui dia minta, keluarga dia minta dah sebab dia duduk sama mak batu. Memang dia ke bumi kubur batu. Tercapai cita-cita dia kan. Nah, tu siapa tahu? Polisi lah ya, polisi. Mati Bangkok dah. Mati Bangkok. Pada hari kita duduk gelawak kita semua di masjid awal Naga. Dia pun tahu pergi ziarah keluarga dia mati sah. Dia tak tahu mana kita mati. Tak tahu. Kalau ada dalam kitab tidak bukan sekadar tu. Kita tidur bila tak. Ada kata saya tengok masa saya tidur terus tu masa tak tidur. Tidak macam mana boleh ayat kan. Tak tu tak tahu. Nah. Masa kita kelih tak tidur lagi. Nak yang dia lemah manusia sekadar tu. Baik, berhubung dengan perkara. Ni antara menarik tu ni. Anda tu tengok tu dia yang sebut begini. Berhubung dengan perkara ni Imam An-Nasafi itulah tafsir Nasafi tu. Dia kata dia kata Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan maklumat perkara gaib adalah miliknya secara mutlak dan dia hanya memberikan sedikit pengetahuan tentang perkara gaib pada manusia berupa tanda dan alamat sebagai peringatan dan tazkirah. Jadi Nabi sebut tu wahyu. Nabi kata tarikh tu Allah, tanda tu Allah beritahu lagi. Tujuan apa tanda tu? Untuk kebaikan. Tarikh tak ada kebaikan untuk manusia tahu. Kalau manusia tahu tarikh pada ayat tadi. Supaya tarikh dia mati kan? Kiamat kubra. Nah, kiamat besar ni dipanggil kiamat kubra. Kalau kita tahu tarikh mati kita bila pun tak balik dari ini. Tak seimbang. Cuba kita tahu lusa kita mati. Agak nak ni kita nak ni. 2 hari. Jauh hilang lagi. Lebih kalau tu oli. Jauh. Apa? Patut tak seimbang. Tapi kalau tahu tanda jadi molek manusia. Sebab bila tahu tanda dia akan bersedia. Sebab tu Allah beri tanda. Sebab kalau Allah beri tarikh kiamat tak ada. Kemah tu Nasafi sebut tu. Dia mikir tu. Anak tengok orang tak ada orang kata gitu. Yalah setakat kita fikir tapi menariklah dia sebut ni. Untuk hal lain dia sadar. Sebab apa manusia tak perlu tahu. Sebab itulah ulama katakan kalau kita tahu isi hati manusia jadi tak malu. Kita tengok kita baca, anak tengok doktor baca, doktor mikir dia. Tak malu. Tak tahu tu malu. Tak tahu tu malu. Sebab ni tahu tarikh kiamat tak malu. Imam Nasafi tahu tarikh tu malu. Sebab tu Nabi dia. Tarikhnya gini-gini. Untuk apa? Peringatan dan tazkirah pada diri sendiri. KS Ibnu Sayyid dicok kerajaan dia terkafar bil mauti wa izah itu dia. Maknanya kerajaan dia bila berusaha cok mohon orang panggil dia macam ada hit lah kita kata. Moto kerajaan Madinah tu setiap pegawai dia akan tengok tu. Jadi nak berlaku korak, nak berlaku buat tak molek, nak curhat ke negara. Pun ada semua tu kafar bil mauti kaziba. Mati tu pada dah menjadi penasihat. Cukup dah untuk jadi penasihat mati tu. Jadi waktu dia buat cok kerajaan cok nak cok surat apa-apa semua. Jadi bila pegawai tengok jadi mikirlah tu dia. Baik. Yang ke-13 di akhir hadis Nabi SAW menyuruh sahabat memanggil kembali lelaki berkenaan yang telah beredar meninggalkan majlis. Ternyata kelibat lelaki berkenaan telah hilang dan gagal dikesan oleh sahabat. Situasi ini menimbulkan tanya-tanya kepada para sahabat, siapa lelaki ini? Jika orang kampung kita pasti kita kenal dia. Jika dilihat kepada penampilannya yang bersih seolah-olah beliau bukan orang jauh yang dalam perjalanan. Sebab bersih. Kau tengok kau pakai ya, kau keadaan ni tu. Kalau mari dia orang Mufiqah mungkin kata dah Mufiqah. Masa Kelantan mana tak Mufiqah. Kalau mari jauh pada Pulau Musa tu, dulu naik kenderaan unta ke mesti kena debu nyamuk cemar jauh. Ni tak ada pusing. Tapi kok kita tak kenal sangat. Kalau kamu kita pesen lagu tu, kamu kita tak kenal. Dia cari kita jumpa tak jumpa maksud. Lepas tu, jadi maknanya dia sini ni jadi untuk menyelesaikan persoalan itu maka Nabi SAW menjelaskan bahawa lelaki itu adalah Jibril yang didatangkan khusus oleh Allah SWT kepada kamu untuk mengajar maklumat tentang agama kamu. So lagi poin yang Anda tidak sebut di sini, tujuan apa Nabi buat begitu? Pada awal yang tadi tu kita kata Nabi Allah bila lelaki itu mau tahu siapa tu?
Tu Jibril. Tapi Nabi SAW panggil dulu, Pak. Panggil tak ada, bukan betul-betul gaib. Baru Nabi maknanya sini Nabi nak menghantar satu syarat. Dia panggil timbul tanda tanya. Bila seorang itu timbul tanda tanya, maka dia jawapan. Dia panggil hak tu ilmu tu jaga lengkap sampai bila. Dia kesal besar. Kita mendedahkan ilmu hasil pertanyaan, dia lebih mantap maklumat tu dalam jiwa pelajar. Kau tu tujuan jadi sahabat je lekat molek. Tu saja keduanya sini pada tak sebut ya sepatut boleh juga. Hak ni ulama kata cerita-cerita lagu ni pada dah nak ayat ni kelebihan sahabat. Dan tak akan berlaku pada orang lain. Kita lagu ni. Patut kalau hak mari tu dia kata malaikat, awak tahu kan? Di Indonesia macam mana dia. Malaikat tu dia panggil dia Jibril tu Jibril ada urusan. Dia panggil Jibril tu supaya dia panggil anak dia tu. Patut ada jumpa Jibril macam-macam. Pokok sufi, pokok tarikat tadi. Sebab apa? Sebab hak ni untuk sahabat. Dia tak akan mungkin. Sebab Jibril mari ni sebenarnya Nabi. Dia kena ingat. Siapa dia kata dia boleh asal maklumat dengan Jibril, sebenarnya dia cari hak nubuah. Sebab Jibril itu dia menyampaikan wahyu. Bahaya dia kan. Anak sebut sokang, dia kena ingat mana. Bahawa semua orang yang salah memang dia tak boleh lari daripada mimpi dia pada nampak. Apa dia poin sebenar ada di sebalik. Dia nak ayat ni. Dia nak ayat dia boleh hasil maklumat orang lain tak boleh hasil maklumat. Maknanya orang pekat tinggi sebab Nabi tengok wahyu. Dia ni dia boleh mimpi dia pada Nabi. Maknanya orang luar biasa. Dia nak ayat hati ya. Nak ngaku jadi Nabi tak boleh. Dia nak ayat hati ya. Sebab tu Islam tutup dulu. Tak boleh. Cukup dengar ada Quran lagi. Ini nak Nabi mimpi misalnya. Dia nak ayat Gabriel. Nak ayat dia ada kelebihan. Dan ilmu dia ni jangan ragu lah. Sebab dia acak kali mimpi. Main ada orang kali. Jangan ragu. Tak kita orang terdidik dengan cara hadis mengaji Nabi ni. Dia kata ni barang tak dipakai sikit rabuk kan. Baik, habis kita masuk hadis yang ketiga Hadis yang ketiga. Cuba tengok hadis yang ketiga, cuba tengok teks ni kena baca kita ni lah. Muka surat 7 tu. Muka surat 7 Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ni kalau dalam hak sahih Muslim hak biasa tu hadis yang 132. Hak dalam Ethiopia 139. Dia ada beza nuskah Muslim. Kalau anda tengok Humairah tu hak ada tu. Hak Humairah tu 132, hadis 132. Jadi kalau Ethiopia 139. Ana buat ada situ. Sebab hak Humairah ni dia standard dia super dengan Maktabah Syamilah. Okey, baik. Hadis yang ketiga. An Sa'id bin Al-Musayyab an abihi. Dia sini ni dia tidak ambil lengkap di sana ni sebab dia maksud untuk lengkap. Dia pergi kepada Sa'id bin Musayyab daripada ayah dia. Dia tidak ambil daripada awal daripada guru Imam Muslim dia tak ambil. Kalau aku kena tengok lain. Kalau kita melihat syarah Ibn Nawawi lengkap memang dia sebut habis. Dia sebut habis tu. Tak apalah. An Sa'id bin Al-Musayyib atau Musayyab, mereka kata Musayyab begitu ya. An abihi qala lamma hadarat Abu Talib al-wafat ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. Sedih Nabi sedih Nabi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب
Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Cuba tengok terjemahan dia. Diriwayatkan Imam Tirmidzi inilah mudah Imam Muslim dengan sanad dia telah meriwayatkan hadis ini daripada Sa'id bin Musayyab kami gitulah walaupun kita tak baca ni daripada bapanya yakni Al-Musayyab. Ia kata bila mana menjelang kematian Abu Talib, ni ana baca sebenarnya sini bahasa Indonesia ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan Rasulullah mendapati pada waktu itu ada Abu Jahal kepala Abu Jahal cokot dia. Dan Abdullah bin Abi Umayyah ni takusan pada Abu Jahal. Setengah orang kata dia Abu Sufyan bawah dia lah, dia tinggi lagi. Ni hok dekat kepala ni Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah duduk tepi dah Abu Talib tu. Lalu Nabi SAW kata, ya ammi, wahai pakcik, pakcik katalah sekali ya la ilaha illallah. Dengan kalimah tu saya akan guna untuk mempertahankan ni ada terima lebih itu. Saya jadi saksi, saya akan pertahankan pakcik di hadapan Allah. Maknanya dan setengah riwayat kata, ya ammi qul la ilaha hajjulaka bihi indallah. Ada juga sebut gitu. Pakcik kata sekali ya la ilaha illallah. Saya akan menjadi peguam bela pakcik dekat Allah. Nabi kata gitu. Nak bui motivasi supaya timbul. Lepas ni ada sebut apa Nabi kecek gitu. Bila Nabi kata, muka Abu Jahal lupa apa dia gila Abu Jahal Abdullah bin Abi Umayyah. Dia kata mana? Bila dia dengar Nabi kata, Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah kata, dia kata, wahai Abu Talib, apakah kamu benci pada agama Abdul Muttalib? Agama hak mula ni agama ayahmu. Itu anak Daud tak faham ya. Masalah itu. Dia kata gitu. Jadi tak henti-henti Nabi SAW berusaha membimbing sambil mengulang-ulangi la ilaha illallah tu supaya didengar oleh Abu Talib. Sehingga akhirnya Abu Talib berkata untuk kali terakhir muktamad bahawa dia kekal di atas agama Abdul Muttalib dan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan dia mati dengan pegangan dia. Lalu Rasulullah berkata selepas daripada dia mati, Rasulullah kata, demi Allah, aku akan memohon maghfirah untukmu selama mana aku tidak dilarang oleh Allah. Masa ni tak ada lagi ulama kata larang itu. Tak ada lagi. Maknanya Nabi nak doakan ampunan kepada pokdarnya. Kemudian selepas daripada itu Allah menurunkan ayat dalam surah At-Taubah, itulah ayat 113 tu, yang bermaksud tiada sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim, itu bukan neraka jahanam. Dalam ayat itu neraka jahim. Silap dia. Hak asal itu neraka jahim tu dia. Annahum ashabul jahim. Baik. Juga Allah Ta'ala menurunkan ayat yang berkaitan dengan sikap Abu Talib. Sebenarnya bukan sikap Abu Talib. Sebenarnya sikap Nabi terhadap Abu Talib waktu-waktunya. Tengok arahnya. Ayat ni kan Allah tegur Nabi ni. Sikap Nabi terhadap Abu Talib. Siapa nak berdoa ke ampun ni pada Pak Daud yang mati dalam keadaan syirik. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat melihat kamu itu siapa Nabi. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi petunjuk pada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah lah hakikat yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Kemudian nak ayat asli kita tersedai hal ini untuk ini. Lepas kita bincang. Nak ayatnya ni Nabi Allah nak ayatnya bila pasal Nabi hanya menyampaikan. Allah tak beri maklumat kepada Nabi ini bunyi mel ini Nabi tak tahu. Buat daun dia sendiri Nabi tak tahu. Nabi tak nyangka dia buat daun dia mati buat ada dah kebimbangan. Tiba-tiba mati juga ada tidak isu. Betul bukan hijab. Tak usah pusing, tak usah sedih, bukan hijab. Hijab.
Dan aku tahu siapa dia dari ilmu Allah. Kita tak ada masalah. Ayat-ayat beginilah sebenarnya jadi masalah kepada golongan orang panggil golongan apa ni Jabariyah misalnya. Dia kata kita ni tak apa separuh apa dia kata. Bukan Tuhan lah. Dan bila kita Allah sudah tentukan kita ni ada neraka. Tak semua ya mana tak jadi ada syurga. Kita dihidup secara jabar. Mana dikontrol secara kuat oleh Allah. Mari pula baca wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah. Masa mula dalam Allah bukan apa. Apa ayat tu wasah. Ambil kata apa pun masa sahur dulu. Baik, cuba kita tengok perbincangan dan pedoman hadis. Jadi hadis Al-Musayyib atau Musayyib bin Hazm rahimahullah rahimahumullah adalah muttafaq alaih. Hal ini muttafaq alaih. Ana terlupa, ana tertinggal semua tak apalah, ana sebut semula. Memang tahu dah cuma tidak masuk. Dia sebenarnya Musayyib ini bukan sahabat. Dia bukan sahabatnya Hazm dengan datuk dia. Ayah Hazm. Ayah dia Hazm dengan tuk dia. Dengan tuk Musayyib. Ada disebut gitulah. Satu dua tu dia tu. Dua maknanya ayah Musayyib dan juga Hazm. Dan Hazm dia tuk dia, tuk Musayyib mana ayah. Aku dua itu sahabat. Dua itu sahabat. Baik tak apa dah. Hadis ini muttafaq alaih. Sebab dia ambil pada ayah dia ni. Daripada Hazm. Musayyib itu dia ambil pada ayah dia. Hadis ini muttafaq alaih. Mana berkati. Baik. Yang kedua, hadis ini menjadi dalil dari Syekh Ahmad dari kitab dia tak ada artinya tu. Ini rekod sahabat. Hadis ini menjadi dalil kesahihan Islam seseorang yang diambang kematian selama mana dia belum sampai peringkat nazak iaitu ghargharah. Jadi seseorang yang katakan dia tidak Islam dan dia dekat nak mati sebelum nyawa dia dilekung, sebelum dia sebelum dia ngucap kata dia. Sama dia mengucap pada dia la ilaha illallah Islam. Ataupun bukan ada sebelum ataupun masa sebelum ghargharah tu, sebelum nazak tu, hati dia terima Allah. Kita tak tahu. Dia kira Islam. Sebab itulah orang yang mati ni kan. Zahir kita nampak dia mati kafir. Kita tak ada kata dia kata. Nabi tak benar. Misalnya kita kata dia orang kafir. Memang dia kafir. Kita kata dia ada ngaku. Kita tak ada ngaku. Nabi tak benar. Takutlah bagaimana kan gelapnya orang kafir boleh tengok internet dan timbul perasaan nak beriman. Tapi tak sempat. Dia ada satu istilah ulama guna. Maknanya bawah tu ada kita awak mari dia punya ayat. Cuma nak ayat ni. Sini dia guna istilah ghargharah. Salabi lafaz yang setengah ulama guna. Maksud ghargharah ni maknanya ketika nyawa kita ni belum berada di garis perpindahan. Jadi bila kita mati, kita berpindah ke alam kubur, alam barzakh. Jadi masuk ghargharah ni, nyawa kita duduk tengah. Seolah macam ada tali tengah tu. Bila puk lepas tali tu, masuk alam barzakh kan? Walaupun belum dikuburkan. Sebelum sampai ke tali tu, ke garis itu, orang yang berada di garis itu tutup bila telinga dia, telinga, hati dia tak ada, dia tutup. Sebelum sampai situ hati dia ada, boleh ada telinga tak dengar, tapi hati ada lagi. Hati dia ada. Sebelum sampai ke Allah. Katakan sebelum sampai ke garis itu, ke ghargharah hati dia, kita tak dengar, dah orang hidup tak dengar dah. Dia terima Allah, dia terima Islam. Sebab Allah tu hakikat. Sebab itulah antara satulah kita. Walaupun kita tengok dia tu kafir, cuma Nabi tak pergi, tak boleh lah doa sebab zahir tu dia tidak Islam. Tapi nak kata dia ahli akal, supaya kita tu hidup. Lu dia tu. Ya? Gapo dia? Fir'aun tak ada dalil. Tu tegas sebut oleh Quran tu. Tu ada nas tu. Tu memang tak boleh mati kafir sebut tu dia nak jadi nak Tuhan gitu dah. Tu tak ni. Tu lain kita. Kau tidak Fir'aun, tu maksud dia. Dia masa dia lemah, dia
tu riwayat Syiah tu. Tu riwayat Syiah tu. Fir'aun kan ngucap, Fir'aun tu Islam. Tu memang Syiah sebut gitu tu. Tu ajar salah tu. Tidak ada ajar sebab kita ajar salah sebab tak sadar pernah benar. Tak ada pernah benar. Orang Islam je kita ngucap. Ada kita salah pernah baca tu. Orang Quran sebut dah dia mati kafir tu mati jelas tu. Tapi si ada gila. Bagi gila. Kalau tengok orang gila kena baca kita saja. Anas sebut ghar-ghar ni sebab dalam hadis guna gitu. Baik, yang ketiga. Sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan syirik akbar ataupun syirik akidah. Mana syirik yang membatalkan tauhid, maka beliau adalah penghuni neraka jahannam. Tidak ada sesiapa yang boleh menyelamatkannya walau dengan apa cara sekalipun. Nak ni paling sulit. Kecuali Allah saja. Atas nama manusia tak boleh. Dan syafaat tak boleh untuk orang yang mati daripada kufur. Dan kufur, syirik ni kufur yang paling berat. Baik. Yang keempat, orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih kekal akidah tauhid walaupun tidak melakukan apa-apa amal kebajikan, beliau tetap dihukum sebagai orang Islam dan diurus kematiannya dengan upacara Islam. Jika orang itu sempat memperakui iman kepada Allah SWT dalam hatinya sebelum ruhnya sampai ghargharah ada sebulan inilah, maka ia dikira sebagai beriman di sisi Allah. Kalau ni ulama mereka kata kita tak payah urus jenazah dia cari Islam tak apa. Sebab kita tak tahu zahir kita apa kafir. Orang kafir urus, kita tak boleh urus cari Islam. Sebab kita tahu, tapi hakikat dia di sisi Allah Islam. Kita tahu di hari akhirat. Oh, Islam. Orang kata aku dah macam kita tahu. Boleh berlaku gitu. Kenyataan ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 18 surah An-Nisa. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Dan tidak ada gunanya taubat itu pada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati, maka berkatalah ia, sesungguhnya sekali aku bertaubat. Hampir mati. Hanya isyarat ni. Dia tak mati lagi hampir. Batal nak kata dulu atas garis sel. Garis sel ghargharah tu. Ni ulama berdalil dengan ni. Dulu tu gua nama orang kata ghargharah ni, istilah dia ghargharah dia panggil ismus saw. Orang di bahasa Arab dia panggil ismus saw, doktor tak ngaji ayat. Waktu berikat lain. Ismus saw. Kalimah yang menunjukkan bunyi. Aku ghargharah. Cukup baca orang mati memang bunyi. Tak ada beberapa kali ada dengar. Kita dekat ni bunyi. Gelgok yang macam gelgok. Ghargharah itu dipanggil ismus saw. Nam kalimah ni menunjukkan kepada bunyi. Baik. Yang kelima, faktor penyelamat manusia di hari akhirat adalah amalannya, bukan keturunan. Anak kita tidak bincang lah masalah rahmat tu hak asal lah, kita tak bincang. Kita bincang sistem zahir. Faktor penyelamat manusia di hari akhirat adalah amalan dia, bukan keturunan. Ini Abu Talib ni keturunan Nabi. Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan bukan Muslim, maka tidak berguna kepada dia sebaran syafaat. Sebab ulama sebut dalam kitab orang yang dapat syafaat ni syarat dia orang yang diredai oleh Allah. Kalau Allah benci dia tak kena. Baik, yang keenam, kasih sayang al-mahabbah yang bermanfaat pada manusia di hari akhirat adalah mahabbah imani, bukan mahabbah tabi'i. Kita kata kalau mahabbah tabi'i ini mahabbah mak pada anak pada ayah, anak pada mak itu secara tabi'i, orang kafir pada bukan hak tu. Ini mahabbah imani, mahabbah atas dasar persamaan akidah. Tidak dapat dinafikan. Abu Talib sangat menyayangi, itu salah spelling betul lah, menyayangi Nabi SAW melebihi dirinya dan ahli keluarga di sini. Ini tak ada nafikan ni Abu Talib ni. Namun itu semua tidak berguna untuk meraih kebaikan akhirat kerana beliau tidak mempunyai mahabbah imani yang menjustifikasikan ittiba' Rasul dan inqiyad syariat. Ni ana guna sedikit istilah lah. Inqiyad ni patuh syariat. Patuh syariat, inqiyad. Tad'u. Baik, yang ketujuh.
Akidah syirik adalah penghapus amal. Ini antara dalil. Akidah syirik itu penghapus amal. Sejarah memaparkan Abu Talib sangat menyayangi Nabi SAW. Beliau telah sanggup berkorban apa sahaja untuk membela Nabi SAW, sama ada dengan dirinya, hartanya dan pengaruhnya dalam masyarakat. Habis dia bunuh orang ada. Namun kebaikan itu semua telah gugur dan hampa kerana akidahnya syirik pada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan perkara ini, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Ni cerita ni di hari akhirat ni, cerita ni hadis ayat ni berkaitan hari akhirat. Dia ada hadis orang ni. Anda tak mari hadis tu. Dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik. Lalu kami jadikan dia, yakni amal baik itu terbuang sebagai debu yang berterbangan. Cerita dia begini dalam hadis itu. Dalam hadis itu, antara fenomena yang berlaku pada orang kafir bila dia bangkit di hari akhirat, dia tengok kebaikan dia itu sebesar gunung. Ada satu gunung Tihama, besar sepuluh gunung. Tapi dia tidak Islam. Dia tengah-tengah dia tengok tu, terangkat pahala dia digambarkan sebesar bukit Tihama tu. Kemudian dibusar oleh angin musim di udara. Lepas tu jadi debu-debu hilang gitu. Itu maksud haba'an mansura, debu berterbangan. Gapo dia nak ayatnya kalau dia masuk Islam sebelum dia matilah, itulah pahala dia. Bersatulah. Kok dia buat baik daripada dia balik, buat baik umat, buat baik kan semua Allah kira tak. Waktu ada hadis suku pula. Tapi dia mati dia kata tuan betul dia Allah, sepatutnya masuk surga belah tanah kalau dia mengucap sepatut. Sebab tu Nabi kata sekali dia boleh mengucap pada dia. Nasib dia. Maulana mula nasib dia. No. Itu kita boleh kata. Kita nak kata lebih-lebih bukan bila kuasa kita. Sebab tu kena syukur sama kita ni. Netenarak pun rasanya tetap nak terbatas tauhid kita, alhamdulillah. Yang ke-8, larangan beristighfar kepada orang musyrikin. Yang ke-9, peristiwa ini menjadi sebab nuzul dua ayat tadi dah kita baca dah. Nak setok ayat baca ni. Tadi kita baca dia. Boleh tengok situ lah. Oh, tak mari tinggal maksud surah At-Taubah. Cuma kita tak mari. Kok bawah tak ada. Ni dengan budi. Kena tuju. Itulah. Mana tidak sepatut bagi Nabi dan orang beriman dia doa keampunan pada orang musyrikin. Walaupun orang musyrikin tahu kaum kerabat dia, selepas nyata bahawa kaum musyrikin kaum kerabat dia tu ashabin nar. Kita ingat kena tanda pula. Ashabin nar ni ayatnya apa Nabi tidak kata, apa ayat ni Allah tidak kata, min ba'di ma tabayyana lahum annahum yamutuna kuffar. Apa tak guna gitu? Bapa Allah tidak guna sedap. Kita akan bunyi dalam tu. Setelah nyata kepada mereka bahawa mereka tu yamutu kuffar, mati dah kat kafir. Bapa Allah tak guna. Sebab Allah raya andali. So, wujud jatuh dia. Tak payah raya dah, tak payah raya dia kafir. Dia ni ashabul jahim. Penghuni neraka jahanam, cukup dah. Nak ayat ni bahawa orang mati dalam keadaan kafir, itulah tempat dia. Nak ayat tu. Takut hanya, takut kafir lah tuan. Tak masuk takut. Ayat dia. Tak payah ayat. Itu budilah maksudnya. Yang kedua tu maknanya Allah sebut innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu sayangi, tetapi Allah lah hakikatnya yang memberi hidayah kepada sesiapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah ni dialah yang Maha mengetahui siapa yang akan diberikan hidayah. Allah Maha tahu. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah Nabi dia, orang-orang yang berjuang di belakang dia ni kok menjadi tonggak utama bukan daripada Bani Hashim kecuali Sayyidina Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman memang Quraisy belaka, tapi bukan Bani Hashim. Pak Bani Hashim sama Sayyidina Ali. Kok ai tu dah. Mana kabilah kan? Itu ayat. Yang ke-10, harus bersumpah walaupun tidak dituntut. Nabi SAW telah bersumpah dengan berkata, telah bersumpah dengan berkata, ama wallah ini demi Allah, sesungguhnya demi Allah, la astaghfirannaka lak, pasti, sesungguhnya kita ambil pada lam
pasti kita ambil pada nun tasydid. Sebab ayat ni la astaghfirullah ni dia ada dua haraf taukid, lam taukid dengan nun musyaddadah. Sebab tu kena terima sesungguhnya pasti astaghfirullah, saya akan doa keampunan kepada Allah untuk pakcik. Jadi dia bersumpah gitu, amallah. Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi hurang, muka dia syarah. Dia hadis ni muka dia ada syarah khusus Imam Nawawi kata tindakan Nabi SAW yang telah bersumpah dalam keadaan ini berfungsi sebagai penegas untuk meminta ampun kepada Allah SWT untuk pakciknya, dan juga sebagai memujuk pakcik dia agar lembut hati. Pakcik dia dengar tu, Allah. Pakcik dia dengar. Nak suruh pakcik dia lembut hati, tapi tak di Tuhan, awak nasib dia. Mana kan habis ni. Tak berti Nabi la ilaha illallah. Abu Jahal kata, Abu Jahal tak berti lah. Tak kena nak terima aja Abu Muttalib. Dia dengar Nabi dia kata begitu pula. Semangat juga Abu Jahal. Yang terakhir, yang ke-9, sikap beradab Nabi SAW yang telah bersabda, dia tetap dengan agama Abdul Muttalib. Nabi tak kata, oh Abu Muttalib mati kafir. Dia tak boleh. Ini orang panggil adab, walaupun hakikatnya gitu lah. Jadi beradab tu termasuk dalam akhlak. Gitulah. Jadi insya-Allah untuk minggu depan kita akan bincang pula hadis yang keempat. Ya, hadis ada di sini. Oh, waktu Nabi khilaf dia ada buku khusus. Jumhur ulama kata dia mati tidak Islam, jumhur, tapi khilaf. Dia khilaf ni tiga. Ada yang kata dia ni mati tidak Islam, ada yang kata dia mati Islam, ada yang tawakuf, tak mau buat keputusan, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga tu dalam buku. Imam Suyuti. Berapa tak sampai 100 muka surat. Tapi bagi anak dah dia buatnya, dia mati tak ada keadaan tidak Islam, satu kuat, satu jumhur. Tapi pokok dia ada kelompok Islam juga. Kalau Syekh Ahmad ni tak terima tu memang mati Islam lah. Abdullah ni mau ambil. Ada juga kelompok orang Islam ni, kelompok Asy'ariyah lah. Bukan semua itu, adalah kelompok dia. Dia kata sesiapa yang mengatakan mak ayah Nabi mati dan tak ada tidak Islam itu su'ul adab, buruk adab kepada Nabi. Ada yang kata begitu. Tu dalam tu dia bincang. Jadi anak pun tak banyak kata. Sebab tu Imam Suyuti sendiri dia kesimpulan dia buat, dia kata bagi pandangan dia tak sebincang isu. Suruh kepada Allah SWT. Tawakal. Bagi Imam Suyuti. Mana dia akhir dia sebut. Oh ni nanti semua ada orang. Mau lihat undang lah tu. Boleh cek tengok dah tak. Hak kena dengan mak ayah Nabi mati sedar. Mana hak terjemah? Ya. Tak ada. Yang mana buku-buku. Tak ada. Oh, tu manhaj.